kami dengan penuh rendah diri memohon bantuan peminat dan penyokong dan siapa sahaja yang passionate about bola sepak, fraternity, community, peminat, penyayang, siapa saja untuk bersama-sama membantu melengkapkan jumlah kewangan. Pemilik majoriti KDFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata setakat pukul 3 petang tadi bagi tujuan melunaskan baki 50% hutang gaji yang tertunggak. Mohon kepada penyokong membantu melengkapkan jumlah kewangan yang berbaki 10% bagi mengekalkan lesen kebangsaan kelab. Banyak pasukan-pasukan tempatan berakhir seperti ini sekarang ini. Bukan itu yang kita nak bincangkan, tetapi cuma kenyataan bahawa institusi yang sepatutnya dihargai, dilestarikan, sekarang ni hanya seperti aku petik ni daripada rakan Facebook aku, kubur tidak bernisan. Itulah. First of all, for us it's a pleasure to be here in Malaysia to do these 2 games against Malaysia. We like to do two very good match. Who will be very, very grateful for us, for our preparation, and also for Malaysia who has. Jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, Masalahan gaji, permasalahan komposisi skuad yang nak dimainkan, ini semua ni memang menjadi permasalahan panjang, tetapi ia juga menunjukkan betapa amaturnya football operators di negara ini. Tak kira lah daripada pihak pengurusan negeri, exco sukan negeri, pihak pengurusan kelab yang sudah pun diswastakan ini, pihak penganjur liga terutamanya, pengurusan liga, semuanya sangat-sangat amatur sekali. Jadi itulah kenyataan yang saya terpaksa terima sebagai penyokong Kedah. Kelab saya sekarang ni status dia kubur tidak bernisan. Jangan sampai terkubur. Itu saja. Untuk 2025-2026 saya sebagai penyokong dan penyokong-penyokong lain, saya yakin dan percaya rasa hampa lah. Jadi apa yang diharapkan untuk orang kata bola sepak Kedah ni dapatlah lesen untuk kita pergi ke Liga Malaysia untuk musim depan. Harapan saya kalau boleh tu segala permasalahan yang kita hadapi, yang kita tahu sebelum ni dapat orang kata diselesaikan dengan secepat yang boleh lah. Termasuklah masalah gaji dan sebagainya lah. Untuk pihak pengurusan kita berharap sangat untuk settle secepat yang boleh. Cari jalan untuk selesaikan masalah ni. We been in the selection so many years. We have many generation passed by there. Now it's a young team, but we cannot tell who was the best, who is the best. But for sure, every one of us who is representing Cape Verde will do the best, and tomorrow all of us will do the best to win the match. Klub sepak bola Malaysia terkubur tidak berlisan. Julukan Helang Merah bukan sekadar nama, ia membawa semangat juang, kesetiaan penyokong dan warisan bola sepak yang tidak ternilai di utara tanah air. Namun, beberapa tahun kebelakangan ini, Kedah seolah-olah hilang arah. Dari pasukan yang disegani, kini dibayangi krisis keuangan, tunggakan gaji, pengurusan yang kabur, dan masa depan yang kelam. Kisah ini bukan sekadar runtuhnya prestasi di atas padang, tetapi tentang sebuah institusi bola sepak yang perlahan-lahan terkubur tidak berlisaan. Tidak ada kenyataan rasmi yang jujur. Tidak ada permohonan maaf kepada penyokong. Tidak ada pengakuan kesalahan oleh pihak atasan. Yang tinggal hanyalah kekeliruan, kekecewaan dan kenangan silam. Bahagian 1, sebuah dinasti bola sepak yang pernah gah. Era kegemilangan. Pada era 1990-an dan 2000-an, Kedah FA bukan calang-calang pasukan. Mereka pernah menjadi satu-satunya pasukan dalam sejarah bola sepak Malaysia yang memenangi treble 2 kali berturut-turut, Piala Malaysia, Liga Super dan Piala FA pada musim 2006-07 dan 2007-08. Nama-nama seperti Nelson San Martin, Marlon Alex James, dan Muhammad Hiril Muhimen pernah menjadi bintang utama yang membanggakan negeri jelapang padi itu. Penyokong setia yang tidak pernah lelah. Penyokong Kedah merupakan antara yang paling setia dan vokal di Malaysia. Stadium Darul Aman sering menjadi lautan hijau kuning, penuh dengan sorakan dan chant yang menggetarkan. Mereka tidak hanya hadir ketika menang,
tetapi tetap setia walaupun ketika pasukan bergelut di Liga Perdana atau bergelut dengan pengurusan. Bahagian 2, retaknya sebuah kerajaan. Permulaan kejatuhan. Isyarat kejatuhan bermula apabila pengurusan Kedah FA mula terpalit dengan pelbagai kontroversi keuangan dan ketidakstabilan dalaman. Presiden silih berganti, tetapi masalah tidak juga selesai. Pemain mengadu tidak dibayar gaji tepat waktu, jurulatih berhenti separuh jalan, dan penaja mula menarik diri. Skandal gaji, titik hitam yang berulang. Pada 2022 dan 2023, media melaporkan secara meluas tentang tunggakan gaji di Kedah yang mencecah ratusan ribu ringgit. Ramai pemain utama meninggalkan klub karena sudah tidak tahan dengan janji-janji palsu. Ironinya, klub masih berbelanja membawa masuk pemain import baru, seolah-olah masalah keuangan itu tidak wujud. Ini mencetuskan kemarahan penyokong yang merasakan mereka ditipu. Ada yang menyamakan klub sebagai kapal karam yang enggan diselamatkan. Walaupun pihak klub coba menafikan atau memperlekehkan laporan media, akhirnya realiti terbongkar. Kedah benar-benar tenat dari sudut keuangan dan pengurusan. Bahagian 3, senyapnya suara pengurusan. Tiada penjelasan, tiada permohonan maaf. Apabila krisis memuncak, sesuatu yang sangat mengejutkan berlaku. Pihak pengurusan Kedah memilih untuk mendiamkan diri. Tiada kenyataan rasmi yang jujur untuk menjelaskan keadaan sebenar kepada penyokong. Tiada sidang media untuk mengakui kesalahan atau menunjukkan pelan pemulihan. Tiada permohonan maaf kepada pemain yang sudah lama tidak bergaji. Semua ini menjadikan krisis Kedah FC lebih menyakitkan karena ia berlaku tanpa suara. Klub yang dahulu menjadi kebanggaan negeri, kini hanya tinggal nama, hidup segan, mati tak mahu. FAM dan MFL hanya menonton. Pihak berkuasa seperti Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan Malaysian Football League, MFL, juga dilihat lambat bertindak. Walaupun ada garis panduan keuangan dan pelesenan, mengapa Kedah masih dibenarkan beraksi ketika gaji pemain belum diselesaikan? Mengapa tiada tindakan tegas terhadap pihak pengurusan yang gagal? Persoalan ini terus berlegar di benak penyokong, namun jawaban masih kabur. Bahagian 4, mangsa-mangsa yang terlupakan. Pemain yang hilang masa depan. Ramai pemain muda Kedah terpaksa meninggalkan karir bola sepak karena tidak mampu menyara hidup. Ada yang menjadi penghantar makanan, ada yang membuka gerai kecil, dan ada yang terpaksa merantau ke luar negara mencari pasukan yang lebih stabil. Mereka tidak diberi surat pelepasan dengan jelas, dan sebahagian masih belum menerima bayaran tunggakan hingga kini. Jurulatih dan staf yang terabai. Bukan sahaja pemain, bahkan jurulatih dan staf kejurulatihan juga menjadi mangsa. Beberapa jurulatih tempatan pernah bersuara mengenai gaji tertunggak, tetapi suara mereka dipadam, diugut atau diabaikan. Dalam industri yang sepatutnya profesional, pengurusan Kedah menunjukkan contoh paling buruk. Bahagian 5, apa kata penyokong? Kami tidak tinggalkan klub yang tinggalkan kami. Penyokong Kedah merasakan mereka dikhianati. Setelah bertahun-tahun menyumbang tenaga, uang dan masa untuk menyokong pasukan, mereka tidak menerima sebarang penghargaan. Apabila pasukan rebah, bukan saja tiada penjelasan, malah penyokong yang menuntut jawaban pula dilabel sebagai pengacau. Media sosial dibanjiri komen kecewa, sinis dan marah. Di forum-forum bola sepak, banyak yang mengatakan lebih baik tubuh klub baru, atau biarkan saja Kedah FC mati dari terus menghina sejarahnya sendiri. Klub community, harapan terakhir, ada gerakan dari bawah untuk membentuk klub community, dikelola oleh rakyat, penyokong dan bekas pemain, yang bebas dari pengaruh politik dan penipuan korporat. Model ini pernah berjaya di negara-negara Eropa, dan mungkin boleh menjadi penyelamat bola sepak Kedah. Bahagian 6, antara salah siapa dan tanggung jawab siapa? Politik dalam bola sepak. Ramai percaya campur tangan politik dalam bola sepak Kedah adalah punca utama kehancuran. Presiden dilantik atas kapasiti politik, bukan kemahiran pengurusan. Dana disalurkan ikut musim dan budget, bukan atas dasar kelestarian klub. Bila politik berubah, nasib klub juga berubah. Tiada audit terbuka. Sehingga kini, tiada audit keuangan Kedah FC yang diumumkan secara terbuka. Siapa yang mengurus dana? Kemana aliran keluar masuk uang? Siapa yang membuat keputusan keuangan? Semua ini menjadi misteri.